A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid yang muadib rindui dan sayangi sekalian, apa kabar semua? Alhamdulillah, muadib harap semua dalam keadaan sihat walafiat dan bersedia untuk mengikuti PDPR yang muadib akan bawa pada hari ini. Sebelum itu, masihkah ada diingat berkaitan tentang tajuk PDPR ataupun PDPR yang kita lakukan sebelum ini, iaitu Islam Cara Hidupku, muka surat 80. Iaitu kita sudah membicarakan berkaitan tentang rukun Islam dan juga rukun-rukun Islam itu sendiri. Jadi pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada muka surat 82, yaitu kepentingan rukun Islam dalam kehidupan. Okey. Sebelum tu kita tengok sini. Gambar yang pertama ni ada berlaku sedikit masalah, iaitu seseorang telah menumpahkan air kepada baju kawannya. Maka dia pun berkata, maafkan saya. Yang kedua, saya maafkan awak kerana Allah. Gambar yang kedua pula menunjukkan seseorang yang solat. Manakala gambar yang ketiga menunjukkan seseorang yang sedang menasihati ataupun menegur rakan-rakannya daripada menconteng dinding sekolah. Dan yang keempat, gambar seseorang yang menyedekahkan sedikit wang ke dalam tabung derma. Dan yang terakhir, ini gambar seseorang ataupun dua orang yang sedang melakukan ibadah haji. Kebiasaannya bila seseorang itu melakukan ibadah haji, dia akan membawa beg, yang beg itu ada gambar negara masing-masing. Contohnya ini gambar negara Malaysia. Semestinya dia adalah orang Malaysia, dan ini pula gambar negara Jepun yang semestinya juga dia merupakan jemaah daripada negara Jepun. Kesemua ini merupakan hasil daripada apabila kita mengamalkan sebaiknya rukun Islam dalam kehidupan. Okey. Berbalik kepada kepentingan rukun Islam dalam kehidupan. Yang pertama apa? Menyembah hanya kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Kita menyembah Allah yang Esa, iaitu tidak ada Tuhan selainnya, maka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, kehidupan dan segala-galanya. Yang kedua, mentaati perintah Allah dan Rasul. Mentaati perintah Allah dan Rasul. Hakikatnya, rukun Islam ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita lakukan, selain daripada perintah-perintah Allah yang lain dan perintah Rasul yang lain. Okey. Jadi mentaati perintah Allah dan Rasul ini merupakan perkara yang wajib untuk dilakukan. Jadi maksudnya melaksanakan segala yang dituntut dalam rukun Islam merupakan wajib untuk setiap muslim. Alhamdulillah. Okey. Yang ketiga, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Bila seseorang itu dia betul-betul menjalankan apa yang rukun Islam telah gariskan, maka dia akan berakhlak mulia, menunjukkan akhlak yang baik. Apa dia akhlak yang baik? Macam yang contohnya tadi ini. Macam ini. Dia tadi telah menumpahkan telah tertumpah air ke baju rakannya, dan dia pun memohon maaf. Itu merupakan akhlak yang mulia. Dalam masa yang sama, seterusnya melatih diri bersabar. Yang ditunjukkan oleh kawannya ni, dia bersabar atas apa yang telah terjadi dan dia juga memaafkan kawannya tadi. Begitu. Jadi bila kita betul-betul mengamalkan apa yang digariskan oleh rukun Islam, maka itulah yang kita akan dapat. Okey. Seterusnya, menyihatkan tubuh badan. Menyihatkan tubuh badan melalui ibadah puasa dan juga solat.
Sebab solat ini bila dibuat kajian, rupa-rupanya solat ini memberikan kesegaran kepada tubuh badan. Time kita rukuk, time kita i'tidal, time kita sujud, perkara ini menyihatkan tubuh badan. Dan yang menariknya, bila kita buat betul-betul 5 kali sehari, maka seolah-olah kita bersenam. Seolah-olah kita bersenam dan membantu pengaliran darah ke otak apabila kita sujud. Seterusnya, selain daripada kita solat tadi, antara amalan yang mampu menyihatkan tubuh badan ialah seperti puasa. Jadi kita berpuasa Ramadan ini rupa-rupanya bila dibuat kajian menyihatkan tubuh badan apabila kita merehatkan seketika anggota-anggota pun organ-organ badan yang biasanya bekerja untuk mencerna makanan. Contohnya organ badan seperti perut, usus, hati, buah pinggang. Bila kita berpuasa, maka kesemua organ yang disebutkan tadi akan berehat. Akan berehat. Maka hasilnya tubuh badan kita akan menjadi sehat. Kepentingan seterusnya ialah sebagai tanda bersyukur. Sebagai tanda bersyukur. Seseorang itu tidaklah dikira bersyukur dengan hanya melafazkan syukur alhamdulillah, tetapi tidak melakukan amal ibadat. Syukur ini selain daripada kita lafazkan alhamdulillah, berterima kasih, kita juga kena membuktikannya dengan amalan. Dengan amalan yang dikerjakan, iaitu mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Begitu juga mentaati perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul. Itulah tanda syukur kita sebagai seorang hamba Allah. Begitu. Dan yang seterusnya, memupuk sikap suka membantu. Memupuk sikap suka membantu melalui amalan rukun Islam yang keempat, iaitu membayar zakat. 4 ke ketiga yang penting dalam tu rukun Islam tu ada disebutkan membayar zakat. Itu rukun Islam yang keempat lah, membayar zakat. Maka di situ memupuk sikap suka membantu. Sebab pada amalan membayar zakat itu kita mengeluarkan sedikit uang kita setelah dibuat pengiraan untuk kita membayar kepada pusat zakat, begitu, dan akan diagihkan kepada orang-orang yang susah. Akan dibagikan kepada orang-orang yang layak menerimanya. Jadi maksudnya di sini, bila kita mengamalkan pembayaran zakat dengan baik, maka dia memupuk sikap suka membantu. Dan yang terakhir, menghubungkan silaturahim. Seperti mana gambar yang ini. Yang ini jemaah haji Malaysia berjumpa dengan jemaah haji Jepun. Diorang pun menghubungkan silaturahim, sedangkan diorang tidak pernah berkenalan pun sebelum ni. Tapi disebabkan adanya amalan pergi haji, amalan pergi umrah, maka berjumpalah di satu tempat yang mana semua kita berkumpul di situ, iaitu di Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka secara tidak langsung dapat menghubungkan silaturahim, begitu. Bukan sahaja dalam kalangan jemaah Malaysia, tetapi boleh juga dalam kalangan jemaah-jemaah lain. Seperti dalam gambar ini, jemaah Malaysia berjumpa dengan jemaah Jepun. Begitu. Jadi itulah dia kesemuanya kepentingan rukun Islam dalam kehidupan. Kita ulang semula. Yang pertama, menyembah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, mentaati perintah Allah dan Rasul. Manakala yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat, melatih diri bersabar. Yang kelima, menyihatkan tubuh badan. Yang keenam, tanda bersyukur. Yang ketujuh, memupuk sikap suka membantu. Dan yang terakhir, menghubungkan silaturahim. Alhamdulillah. Maka dengan kesemua ini, jadilah kita hambanya ataupun orang Islam yang baik. Rumusan di sini, kita wajib beriman dan beramal dengan rukun Islam.
bagi mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Wajib untuk kita beriman dan beramal dengan rukun Islam bagi mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Kita punya kehidupan ni bukan hanya di dunia, tetapi kita akan meneruskan kehidupan seterusnya di akhirat yang pastinya kekal abadi di situ. Jadi murid-murid sekalian, sebagai tugasan kita tengok sini, buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 94 dan juga 96. Buat buku aktiviti muka surat 94 dan juga 96. Dan jangan lupa untuk letakkan tarikh pada atas aktiviti itu sebagai bukti adik-adik menerima tugasan daripada muadib. Dan seterusnya, jangan lupa untuk hantar kerja ini kepada guru-guru yang mengajar. Sebarang persoalan boleh tanya dengan muadib melalui komen dalam YouTube, ataupun yang belajar dengan muadib di sekolah boleh tanya dengan muadib nantilah, insya-Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.